Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfil Hadi bin Muhammad Zaidi. InsyaAllah untuk tugasan subjek falsafah dan perkembangan pendidikan di Malaysia, saya mengambil tajuk peranan guru dalam merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan. Isi kandungan yang akan saya bicarakan dalam pembentangan kali ini ialah berkenaan dengan falsafah pendidikan kebangsaan itu sendiri, yang mana saya akan secara ringkaslah menerangkan apa itu FPK. Dan yang kedua ialah peranan guru dalam merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan secara lebih mendalam. Okey, baik. Sebelum kita pergi ke peranan, kita pergi dahulu kepada falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu FPK. Yang mana ia merupakan pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Inilah falsafah pendidikan kebangsaan di Malaysia. Yang mana apa yang perlu kita fahami di sini ialah yang mana berdasarkan falsafah ini dapatlah kita fahami bahawa pendidikan ialah satu usaha berterusan yang mana guru perlu perkembangkan di dalam diri murid. Dan selain itu murid yang bagaimana membentuk ataupun memperkembangkan murid ataupun insan yang seimbang dan harmonis, itu berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Dan seterusnya melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan dan berkeupayaan untuk mencapai kesejahteraan diri. Ini secara ringkas berkenaan dengan falsafah pendidikan kebangsaan, yang bagaimana kita lihat peranan guru bagi merealisasikan falsafah ini. Baik. Kita pergi kepada peranan guru dalam merealisasikan FPK, yang mana terdapat 10 peranan seorang guru bagi merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan ini. Kita lihat satu persatu. Yang mana yang pertama, menyedari accountability seorang guru. Yang kedua, mempamerkan kualiti peribadi guru yang unggul dan kreatif. Yang ketiga, merujuk kepada kemahiran berhubung, komunikasi, menangani masalah, menyesuaikan diri dan sebagainya. Dan yang keempat, mengurus, menyelenggarakan dan memastikan prasarana yang diperlukan dalam bilik darjah mencukupi. Dan yang kelima, menjalankan pelbagai tugas. Dan yang keenam, mengamalkan pengajaran dan pembelajaran selaras dengan hasrat falsafah pendidikan guru. Yang ketujuh, guru harus peka dengan tingkah laku setiap pelajarnya. Dan yang ke-8, memperkembangkan potensi dan bakat dalam diri pelajar. Yang ke-9, melengkapkan diri dengan pengetahuan am dan pengetahuan berkaitan mata pelajaran. Dan peranan yang ke-10, guru menjadi seorang yang kreatif dan inovatif semasa melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran. Baik, marilah kita pergi satu demi satu peranan guru untuk kupas lebih mendalam. Baik, yang pertama, iaitu menyedari accountability seorang guru, yang mana accountability ini ialah merupakan tanggungjawab guru terhadap profesionalisme keguruan. Itu diambil daripada Muhammad 1991, yang mana tanggungjawab guru ini bukannya hanya pada profesion keguruan itu sahaja, bahkan melibatkan pelajar, sekolah, masyarakat dan negara. Yang mana kita lihat apa tanggungjawab guru ni kepada pelajar, yang mana guru haruslah menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi di bilik darjah, melaksanakan pengajaran dan pembelajaran mengikut kaedah dan teknik yang berkesan.
yang mana guru bukan hanya masuk ke dalam bilik darjah, menghabiskan air liur, kemudian keluar tanpa memberi apa-apa kesan kepada pelajar. Okey. Ini kita lihat apa tanggungjawab guru terhadap sekolah, yang mana guru bertanggungjawab terhadap tugas yang diamanahkan oleh pentadbiran sekolah. Misalnya, guru dilantik sebagai guru hal ehwal murid, yang mana bukan sekadar guru mengajar di bilik darjah sahaja, tetapi guru juga menjaga hal ehwal murid dari segi tingkah laku dan disiplin murid di sekolah. Baik, dan seterusnya, masyarakat dan negara, yang mana dengan menjalankan tugas dan menyebarkan dan merealisasikan cita dan matlamat pendidikan negara, yang mana tanggungjawab seorang guru ni bukan hanya di dalam kelas, bahkan untuk membentuk ataupun membina satu masyarakat, dan kemudiannya yang mana masyarakat ini akan membina negara. Dan semua ini bermula daripada tanggungjawab seorang guru di dalam bilik darjah. Baik, kita lihat pula accountability terhadap profesion keguruan, yang mana seorang guru ni perlu meluaskan ilmu dengan membaca pelbagai buku rujukan berkaitan mata pelajaran yang diajar. Supaya apa? Apabila dalam kelas nanti ataupun bilik darjah, maksudnya seorang guru tu harus tahu apa yang dia ajar. Bukan hanya dia belajar ketika berada dalam kelas. Maksudnya dia sudah belajar sebelum dia mengajar. Baik, kita pergi pada peranan yang kedua, iaitu seorang guru harus mempamerkan kualiti peribadi guru yang unggul dan kreatif. Yang mana guru yang memenuhi keperluan pelajar dalam pelbagai aspek, iaitu termasuklah sahsiah mereka, apa lagi, dalam kurikulum mereka, dalam kerohanian mereka. Okay. Yang mana kalau kita lihat di sini, bagaimana peranan guru ini dengan memberi komitmen terhadap menjana proses kreatif dalam diri guru dipertingkatkan. Yang mana guru tidak hanya kekal pada takluk lama dan harus membuat ataupun melakukan sesuatu yang kreatif, khususnya di dalam PDP. Okay, dan seterusnya, kreatif dalam mempamerkan sifat pembimbing dan fasilitator dalam PDP, di samping memberikan motivasi dalam pembelajaran murid-murid. Yang mana guru tidaklah hanya mengajarkan subjek mata pelajaran, bahkan guru juga sebagai pembimbing dan fasilitator, di mana ada murid-murid yang memerlukan bimbingan daripada seorang guru. Ada ketika mana seorang murid motivasinya di dalam kelas sangat menurun, dan ketika itulah guru harus kreatif mengambil perasaan murid-murid di dalam bilik darjah. Okay, seterusnya, kualiti peribadi guru menjadi pemangkin kecemerlangan sebuah sekolah. Yang mana apabila seorang guru ini dia mencetus ataupun dia membuat idea yang baru, akan membawa sekolah ini ke arah kecemerlangan. Seperti kebiasaan, contohnya projek seorang guru membuat projek pertanian, yang mana sekolahnya tiada taman sayur-sayuran. Jadi seorang guru ini, mana kualitinya ataupun sikap kreatifnya membina ataupun membuat satu kebun sayur-sayuran, mana menjadi pemangkin kecemerlangan sebuah sekolah berdasarkan pertanian. Okay, dan seterusnya iaitu mencari kaedah pembelajaran yang lebih baik. Okay, ini kita dapat lihat di dalam bilik darjah, yang mana seorang guru harus mempelbagaikan kaedah pengajaran di dalam kelas, yang mana tidaklah semua murid dapat menerima sesuatu pengajaran tu dengan satu cara, bahkan dengan cara-cara yang pelbagai. Baik. Peranan seterusnya ialah merujuk kepada kemahiran berhubung, komunikasi, menangani masalah, menyesuaikan diri dan sebagainya. Kemudian kalau kita lihat di sini ialah kemahiran adalah kebolehan seseorang membuat sesuatu dengan betul, berkesan, cepat dan cekap. Dan ini amatlah perlu ada dalam diri seorang guru.
Yang mana kita lihat di sini seorang guru perlulah mempunyai kemahiran berhubung dengan mantap, mana melibatkan murid dan ibu bapa. Dan guru juga perlu mempunyai kemahiran komunikasi yang tinggi, dan guru juga perlu mempunyai kemahiran dalam menyelesaikan masalah. Ini selalu berlaku di sekolah, yang mana kadang-kadang masalah yang timbul yang dilakukan oleh murid-murid, kadang-kadang ada hari masalah lain yang timbul, ada keesokan harinya masalah lain yang timbul. Jadi seorang guru ni harus cekap menyelesaikan masalah yang berlaku. Dan seterusnya, seorang guru juga mudah untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran yang berlainan. Ini khusus kepada guru yang berpindah sekolah lah. Dan contohnya, saya ambil contoh pada diri saya, merupakan seorang guru di Semenanjung, di mana keadaan di bandar, dan sekarang ni saya berpindah ke luar bandar, iaitu di Sabah. Dan bagaimana saya sebagai seorang guru itu sendiri perlu menyesuaikan diri dengan persekitaran yang berlainan. Mungkin saya dahulu pergi ke sekolah tanpa ada masalah, dan sekarang ni mungkin masalah yang saya nak pergi ke sekolah perlu melalui jalan-jalan kampung dan sebagainya. Dan saya sebagai seorang guru perlu menyesuaikan diri. Baik. Peranan yang seterusnya ialah mengurus, menyelenggarakan dan memastikan prasarana yang diperlukan dalam bilik darjah mencukupi. Dan kita lihat menurut Zaidatul tahun 2003, yang mana pengurusan ialah satu proses sosial yang dibentuk untuk mendapatkan kerjasama, penyertaan dan pelibatan ahli-ahli dalam sesebuah organisasi untuk mencapai sesuatu maklumat atau objektif yang paling berkesan. Dapat kita lihat pengurusan ialah satu perkara yang penting lah di dalam sekolah, yang mana yang melibatkan pentadbiran, menguruskan murid-murid di sekolah. Okey, yang mana bagaimana seorang guru ni peranannya perlulah menyediakan suasana yang kondusif, yang mana bila suasana yang kondusif ni dia akan mempengaruhi suasana pembelajaran yang menarik, sekaligus menarik minat seorang murid untuk belajar. Dan seorang guru juga perlu memastikan jadual waktu kelas yang telah buat dipatuhi. Ini bagi mengelakkan supaya murid di dalam kelas tidak melakukan sesuatu yang kurang elok lah, ataupun sesuatu yang tidak menyenangkan pihak sekolah. Dan seterusnya, seorang guru juga iaitu menyediakan ataupun memastikan adanya penyediaan kemudahan di dalam kelas seperti alat menulis papan putih, kerusi, meja dan lain-lain, serta susunan yang kemas serta bersih. Yang mana kerusi dan meja ni disusun dalam keadaan kemas serta bersih daripada sampah. Baik. Yang kelima, seorang guru ni perlu juga menjalankan pelbagai tugas, yang mana seorang guru ni bukan sahaja mengajar di dalam kelas, bahkan dia mengajar di luar kelas dan sebagainya. Yang mana kita tengok di sini, mana seorang guru perlu memastikan murid dapat mengembangkan diri dalam bidang kurikulum dan ko-kurikulum. Maksudnya bukan sahaja di dalam bidang kurikulum iaitu di dalam kelas, bahkan di luar kelas iaitu ko-kurikulum. Yang mana guru perlu memastikan murid mampu menguasai kemahiran atau ilmu yang disampaikan oleh guru semasa pengajaran dan pembelajaran. Dan yang kedua, guru juga harus pandai menarik minat murid untuk belajar dengan pelbagai cara. Dan yang ketiga iaitu, guru juga perlu membimbing murid supaya mereka dapat memahami topik yang diajar, dan guru juga perlu mengaplikasikan pengajaran berpusatkan murid bagi memastikan mendapat komunikasi antara murid dan guru. Dan itulah tugas seorang guru, yang bukan hanya mengajar satu hala, tetapi sebagai seorang guru yang mengajar, dia perlu memastikan muridnya menguasai kemahiran. Dia perlu ada kemahiran menarik minat murid, dan dia juga perlu menjadi seorang fasilitator, membimbing murid di dalam kelas, dan juga mengaplikasikan pengajaran berpusatkan murid. Baik. Seterusnya, mengamalkan pengajaran dan pembelajaran selaras dengan hasrat falsafah pendidikan guru, di mana peranan guru ialah menonjolkan sikap kenegaraan. Dan yang mana unsur kenegaraan ini telah tersisip dan telah termaktub dalam semua
mata pelajaran. Setiap pengajaran dan pembelajaran dalam kelas tu adanya unsur-unsur kenegaraan yang diterapkan dalam pengajaran. Nilai-nilai murninya, nilai kesopanannya, nilai menghormati negara, masyarakat dan diri sendiri pun diterapkan. Baik, dan seterusnya iaitu memainkan peranan yang penting dalam membina satu budaya yang berteraskan perpaduan. Ini kita dapat lihatlah melalui aktiviti. Apa dia? Pembelajaran abad ke-21 yang mana aktivitinya melibatkan kumpulan pelajar, kumpulan murid yang mana di situ kita dapat memupuk budaya perpaduan di kalangan murid. Dan seterusnya kemudahan alat bantu mengajar perlulah lengkap supaya dapat memudahkan pengajaran dan pembelajaran. Inilah selaras dengan hasrat falsafah pendidikan guru. Baik. Peranan yang seterusnya ialah guru harus peka dengan tingkah laku setiap pelajarnya. Inilah dikatakan komunikasi dua hala yang mana guru bukan hanya mengajar, menghabiskan air liur di dalam bilik darjah lalu keluar kelas tanpa memberikan apa-apa kesan kepada murid, tetapi guru harus peka, yakni dengan mengajar dan mengambil tahu keadaan muridnya. Maksudnya apabila guru mula masuk ke kelas dengan mengambil berat tentang keberadaan murid di dalam kelas maupun di luar kelas. Kita lihat satu persatu, iaitu memastikan murid memberikan tumpuan sepenuhnya di dalam kelas. Yang mana jika kita lihat ketika PDP sedang berlangsung, maka ada pelajar yang bercakap-cakap di belakang, mungkin ada yang tidur. Kita harus memastikan murid memberikan tumpuan sepenuhnya pada PDP. Okey, seterusnya mengelakkan komunikasi sahala. Yang mana hal ini dalam PDP perlunya komunikasi dua hala untuk memastikan kefahaman, keberkesanan PDP yang telah kita sampaikan. Dan seterusnya, seorang guru juga perlu mempunyai ciri-ciri interpersonal yang baik. Yang mana seorang guru ni harus ada sikap empati, iaitu mengambil simpati terhadap murid-murid ataupun mengambil tahu tentang masalah, kenapa murid selalu datang lambat dan sebagainya. Dan yang seterusnya bersifat tegas, bukannya pemarah, iaitu ada masanya kita perlu bertegas di dalam bilik darjah dan ada masanya kita perlu berlembut dalam bilik darjah. Bukannya kita melepaskan kemarahan kita kepada pelajar tanpa sebab. Yang seterusnya murid diterapkan dengan elemen kerohanian, yang mana murid perlu diterapkan dengan elemen kerohanian supaya mereka sentiasa terasa dibimbing dan supaya mereka juga terasa perlunya penerapan nilai-nilai dan akhlak sahsiah diri yang mulia. Okey, dan seterusnya mengawasi murid di dalam dan di luar kelas. Yang mana bukan hanya kita seorang guru ni mengawasi murid di dalam kelas, kan, kita memastikan apa yang berlaku dalam kelas. Kita juga perlu mengawasi murid di luar kelas, mengambil tahu keberadaan murid itu di mana, kenapa dia tidak hadir, kenapa dia tidak masuk kelas dan sebagainya. Dan itulah antara peranan guru yang mana dia harus peka dengan tingkah laku setiap muridnya atau pelajarnya. Baik. Seterusnya kita lihat kepada memperkembangkan potensi dan bakat dalam diri pelajar. Yang mana seorang guru ni bukan hanya memastikan seorang pelajar ini menerima pengajaran yang kita ajar. Seorang guru juga perlu memperkembangkan potensi dan bakat dalam diri pelajar. Yang mana iaitu potensi dan bakat yang terdiri daripada 4 aspek. Iaitu daripada segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan. Yang mana kita harus seimbangkan dalam diri pelajar. Yang mana kadang-kadang mustahil juga kalau ini kita katakan 4 aspek ni seimbang secara sama. Bahkan kalau kita lihat mungkin ada pelajar yang lebihnya, mungkin dia lebihnya pada intelek, mungkin ada lebihnya pada jasmani, mungkin ada lebihnya pada rohani dan sebagainya. Dan itu sebagai seorang guru kita perlu memastikan bakat yang ada dalam diri pelajar dapat dikembangkan dan dicungkil secara menyeluruh melalui apa? Dengan melakukan aktiviti kurikulum
core kurikulum di peringkat sekolah pada permulaan. Dengan kita menilai murid dan pelajar ini berdasarkan aktiviti luar dalam bilik darjah, dapatlah kita kenal pasti ataupun dapatlah kita memperkembangkan potensi mereka dalam mungkin jasmani dan emosi. Yang mana kalau kita lihat mungkin ada seorang pelajar, dia diam saja di dalam kelas dan rupanya dia merupakan seorang pelumba lari di peringkat kebangsaan. Mungkin kurangnya pada intelek tetapi lebihnya pada jasmani, dan itulah peranan seorang guru memperkembangkan potensi dalam diri pelajar itu. Okey. Pergi yang seterusnya, iaitu melengkapkan diri dengan pengetahuan am dan pengetahuan berkaitan mata pelajaran. Dan ini adalah salah satu peranan seorang guru, yang mana seorang guru ni perlu mempunyai kemahiran dan pengetahuan yang tinggi dalam subjek yang diajar dalam kelas. Dan juga guru juga perlu sentiasa mengemaskini ilmu-ilmu mengikut perkembangan semasa. Yang mana kalau kita lihat ilmu-ilmu sekarang ini masuk terlalu laju. Yang mana kalau kita boleh katakan dengan hanya satu klik di jari, keluarlah 1001 maklumat yang boleh kita dapat. Dan seorang guru pula juga perlu memastikan mendidik adalah kecekapan utama dan mempunyai kemahiran melangkaui pelajar. Dan kalau kita lihat sekarang ni adalah zaman yang mana pelajar lebih tahu dan lebih mengetahui tentang sesuatu maklumat lebih daripada seorang guru. Dan ini adalah cabaran bagi seorang guru pada zaman sekarang ini, di mana seorang guru perlu mengambil peranan penting ini dalam melangkaui pengetahuan pelajar itu sendiri. Di mana tidaklah di dalam kelas apabila kita mengajarkan sesuatu pengajaran, seorang murid ini lebih tahu lagi tentang pelajaran itu daripada seorang guru. Dan jadi itulah peranan yang perlu kita ambil tanggungjawab pada masa kini. Baik. Dan peranan yang terakhir ialah guru menjadi seorang yang kreatif dan inovatif semasa melaksanakan proses PDP. Yang mana guru perlu mencipta sesuatu yang baru dalam proses PDP. Dan kadang-kadang pembelajaran dan pengajaran yang dilakukan di dalam kelas adalah sesuatu perkara yang sama. Dan apabila proses ini berlaku dengan sama, maka seorang murid itu akan kerap merasa bosan dan mungkin akan hilang minatnya terhadap pengajaran tersebut. Baik, apa ni peranan yang ke-10 ini? Di mana seorang guru perlu memanfaatkan ilmu atau kemahiran yang diperolehi dengan mengaplikasikan dalam PDP. Dan mungkin contoh dengan menggunakan kemudahan teknologi yang ada pada masa kini, mungkin guru boleh menayangkan video tentang sesuatu pengajaran sebelum proses PDP itu berlaku. Ini adalah bagi meningkatkan ataupun menarik minat murid dalam PDP tersebut. Okay, seterusnya itu menggunakan pendekatan pengajaran berpusatkan murid dan sumber. Yang mana kalau kita tengok sekarang ini, murid terdedah dengan teknologi maklumat dengan sedekat-dekatnya. Yang mana apabila kita memberikan satu pengajaran yang mana murid itu sendiri dapat capai dan mencari sumber, ini dapat memperbagaikan kaedah PDP itu sendiri. Dan guru juga perlu menjadi seorang yang kreatif dan melakukan anjakan paradigma dan tidak berada dalam takut lama. Yang mana seorang guru haruslah mencipta sesuatu yang baru di dalam PDP, dan tidaklah guru itu berada di dalam, di dalam safe spot ataupun dalam keadaan selesa dalam pengajaran. Yang mana kalau seorang guru ni perlu peka dalam keadaan PDP sekarang ni, yang mana seorang murid ini lebih advance ataupun lebih berkembang pengetahuan mereka berdasarkan maklumat yang meluas. Okey. Itulah 10 peranan yang dapat saya kongsikan, yang mana saya dapatkan rumuskan pada sekarang ini ialah guru hendaklah melengkapkan diri dengan pengetahuan am dan pengetahuan dalam mata pelajaran bagi menghilangkan ataupun menangkis sikap ataupun bagi memupuk kemahiran
belangkaui pelajar, iaitu dalam sudut pengetahuan khususnya. Dan yang kedua iaitu seorang guru perlu mengamalkan PDP selaras hasrat falsafah pendidikan guru, khasnya dalam mengembangkan individu dan memelihara suatu masyarakat. Dan yang ketiga, seorang guru perlu menyemai dan memupuk amalan nilai-nilai murni dan etika keguruan kepada diri dan juga murid. Dan yang keempat, seorang guru perlu menyempurnakan tanggungjawab dan accountability sebagai insan guru yang sentiasa mencari ilmu serta mengamalkannya bagi memenuhi tuntutan keperluan pendidikan dan masa depan. Dan yang terakhir, seorang guru juga perlu menggunakan ilmu dan kemahiran mendidik serta nilai keguruan bagi merangsang perkembangan pelajar, khususnya dalam kurikulum dan ko-kurikulum, iaitu di luar dan di dalam bilik darjah. Baik, itu sahaja berkenaan dengan peranan guru dalam merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan. Ini adalah rujukan yang saya gunakan dalam laporan dan dalam tugasan ini, iaitu buku daripada 3 penulis, iaitu buku Falsafah dan Perkembangan Pendidikan di Malaysia, dan saya juga merujuk kepada laman sesawang berkenaan dengan falsafah pendidikan kebangsaan, dan juga rujukan ketiga yang saya gunakan iaitu jurnal yang bertajuk mengintegrasikan falsafah pendidikan kebangsaan dalam membangunkan model insan bersepadu. Dan itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.